Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 8 Julai 2023. Warga pendidik diseru untuk membudayakan program penyelidikan sebagai amalan berterusan demi mengangkat martabat sistem pendidikan negara. Penyelidikan merupakan elemen penting dalam agenda pembangunan pendidikan bagi meningkatkan produktiviti dan daya saing ke arah menuju negara maju. Timbalan Ketua Menteri Datuk Shah Helmi Yahya berkata amalan penyelidikan juga dapat menyuburkan budaya inovasi dan kreativiti dalam kalangan warga pendidik. Bidang penyelidikan yang memangnya berkait rapat dengan bidang pendidikan, ianya adalah satu budaya pendidikan yang baik yang akan dapat menghasilkan kerja-kerja yang unggul bagi generasi semasa dan juga akan datang di negeri Sabah. Datuk Shah Helmi yang juga Menteri Kerja Raya ditemui media selepas merasmikan Seminar Penyelidikan Pendidikan Kebangsaan Zon Sabah 2023 dan melancarkan buku penerbitan Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Gaya di Kota Kinabalu. Tambah beliau, penerbitan buku-buku ilmiah juga adalah satu budaya negara maju bagi memastikan penguasaan ilmu dapat dipelihara dan diteruskan dari semasa ke semasa. Seminar ini dihadiri 728 peserta melibatkan warga Institut Pendidikan Guru seluruh Zon Sabah, pensyarah universiti, pensyarah politeknik, pelajar institusi pengajian tinggi dan kolej komuniti serta kolej tingkatan 6. Kerajaan negeri sentiasa komited membantu rakyat dan komuniti termasuk bekas penghuni penjara agar menjadi insan berguna. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Zahid Jahim menggesa semua pihak agar tidak mengetepikan golongan berkenaan. Sebaliknya memberi bantuan daripada segi mental dan fizikal termasuk elemen kerohanian agama. Usaha berterusan membimbing golongan penghuni penjara akan membuahkan hasil positif pada masa hadapan. Datuk Zahid yang juga adun Tamparuli berkata, program ilmu seperti Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM terbitan RTM terbukti berupaya membantu membina ihsan madani agar tidak melakukan kesalahan berulang. Beliau berucap sempena Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM di Pusat Reintegrasi Penghuni Tuaran. Datuk Zahid turut mengajak rakyat bijak berfikir dan berganding bahu memastikan anasir negatif dapat dibendung sekaligus memastikan pemikiran anak muda tidak dipengaruhi ejen negatif yang menghancurkan perpaduan masyarakat. Sehubungan itu, beliau yakin rakan media seperti RTM berperanan penting memberikan informasi terkini yang sahih dalam menjayakan inisiatif Malaysia Madani. Duta Besar Romania ke Malaysia, Nanita Barbulasco, berhasrat menjalin kerjasama rapat dalam bidang pelancongan dan pendidikan dengan Sabah. Hasrat itu disuarakannya ketika mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Nanita berkata keindahan alam semula jadi serta kepelbagaian flora dan fauna di Malaysia khususnya di Sabah antara perkara yang menarik perhatian pihaknya. We spoke about the potential of bilateral cooperation in various fields such as tourism, also academic research and of course ways and means to have more people-to-people contacts. Beliau berharap kunjungannya dengan Tun Dr. Johar dan lawatan ke Sabah dapat mengeratkan lagi hubungan dan kerjasama kedua-dua negara, khususnya negeri Sabah. Hadir sama dalam kunjungan ini Konsul Kehormat Romania di Sabah Datuk Seri Panglima Clarence Bongkos Malakun. 11 nelayan menerima set bantuan peralatan payau bernilai lebih RM400,000 dalam majlis penyerahan di Sempurna. Bantuan itu dilengkapi pelampung khas berlampu solar, tali dan tong drum. Program payau bertujuan membantu nelayan meneroka sumber perikanan laut sekaligus meningkatkan hasil tangkapan. Ia merupakan usaha sama Jabatan Perikanan dan Petronas selepas memeterai Memorandum Persefahaman MOU Februari lalu. Untuk tahun ini sebanyak 20 unit FAD
payau akan diberikan kepada para nelayan yang menangkap ikan terutamanya bagi laut dalam. Jadi 9 daripada payau tersebut telah kita agihkan di Pantai Barat. Penerimanya terdiri daripada nelayan Kuta Kinabalu, Kuta Belud dan juga Papar. Jadi untuk yang di Sempurna ini sebanyak 11 unit payau ditaja oleh pihak Petronas yang baru kita serahkan kepada mereka. Sementara itu, bantuan ini memberi kegembiraan kepada nelayan terlibat. Sangat gembira dan teruja sekali dan terima kasih kepada Petronas dan Persatuan Perikanan Sempurna kerana membagi kami bantuan payau. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak perikanan dan Petronas kerana memberi peluang kepada kami untuk menerima bantuan payau ni. InsyaAllah dengan bantuan ni dapat meningkatkan pendapatan kami di sektor perikanan. Dalam pada itu, Azhar memaklumkan berdasarkan rekod Jabatan Perikanan Sabah, hampir 50,000 tan metrik ikan diekspor ke negara seperti Hong Kong dan China tahun lalu. Masjid Bandaraya Kota Kinabalu MBR berjaya mengagihkan 26,000 bungkusan makanan kepada golongan asnaf dan kanak-kanak menerusi program kenduri Jumaat yang dilaksana sejak 3 tahun lepas. Program merupakan salah satu usaha murni untuk mendekati masyarakat, khususnya golongan memerlukan. Pelaksana program kenduri Jumaat MBR Muhammad Adam Ahmad Sabari berkata, setiap minggu pihak MBR akan menyiapkan 90 bungkusan makanan yang disedekahkan oleh orang ramai. Saya percaya hampir 3 tahun kami ada berhenti semenjak COVID, tapi aktiviti lancar setiap minggu, tidak pernah berhenti. Program Asnaf ini memberi ruang kepada masyarakat luar, jemaah masjid ataupun bukan Islam melihat bagaimana mereka boleh bantu sebahagian daripada masyarakat. Jika letak duit anda di dalam tabung Masjid Bandaraya, anda tahu duit itu sampai di mana? Begitu je lah, setiap aku datang sini memang aku sudah biasa dengan yang penjuru seperti yang nama Adam tadi. Aku ucapkan ribuan terima kasih oleh kerana dia orang bagi kami sumbangan makanan sikit-sikit setiap Jumaat dan pun memberi semangat kepada kami untuk kami bersolat lah. Masjid di sini bukan macam bandaraya. Bagi makanan, bagi baju-baju, bagi duit. Ya untuk orang tiada pilih lah. Tama Adam, terima kasih banyak. Sama Ratu Jama, terima kasih banyak. Bagian asnaf lah. Selain program kenduri Jumaat MBR turut melaksana pelbagai program antaranya Quran Hour, aktiviti 3M membaca, mengira dan menulis bersama anak-anak asnaf serta memberi peluang kepada asnaf untuk berniaga di ruang parkir masjid. Pihak pengurusan Taman Pulau Tiga akan menaik taraf kemudahan di kawasan seliaannya seiring dengan peningkatan pengunjung. Setakat 6 bulan pertama tahun ini, seramai 1,007 pelancong dicatatkan berbanding 726 orang pada tahun sebelumnya. Pengarah Taman-Taman Sabah TTS, Dr. Maklarin Lakim berkata, dalam tempoh sama, Taman Pulau Tiga mencatat peningkatan pungutan hasil yuran konservasi iaitu RM31,664 berbanding tahun 2022, RM17,888. Beliau juga berharap kerjasama pihak berkepentingan dipererat bagi memastikan khazanah taman ini kekal lama. Dalam masa sama, memperbanyak aktiviti tingkat kesedaran orang ramai terhadap penjagaan taman, antaranya melalui Ops Alun, program Ranger Muda, penjelajah laut dan program Ranger Kehormat Taman. Dr. Maklarin berucap sempena Hari Perwartaan ke-45 Taman Pulau Tiga di Kuala Penyu. Teks ucapan dibacakan Timbalan Pengarah TTS Ludi Apin. Dalam pada itu, pihak pengurusan Taman Pulau Tiga komited terus bekerjasama dengan agensi pelancongan untuk menarik lebih ramai pelancong. Akan sentiasa berusaha dan bekerjasama dengan agensi-agensi pelancongan yang lain, stakeholders, pemain-pemain industri pelancongan, Motek, untuk menarik lebih ramai pelancong. Contohnya kalau di Taman Pulau Tiga kita berusaha dan berharap
akan dapat menarik pelancong-pelancong daripada negara jiran kita seperti Brunei dan wilayah Persekutuan Labuan. Impak kepada Pulau Tiga khususnya di daerah Kuala Lumpur cukup besar. Kerana Pulau Tiga ini terkenal dengan pusat pelancongan. Separuh daripada pelancong di Pulau Tiga ini akan melalui daerah Kuala Lumpur dan terus ke Pulau Tiga. Taman Pulau Tiga merangkumi 3 buah pulau iaitu Pulau Tiga turut dikenali sebagai Survivor Island, Pulau Kalampunian Besar dan Pulau Kalampunian Damit. World Wide Fund for Nature WWF Malaysia memuji usaha kerajaan Sabah melancarkan buku panduan penilaian kesan alam sekitar EIA edisi ketiga. WWF Malaysia dalam kenyataan memberitahu pengeluaran buku panduan EIA itu menunjukkan Jabatan Pelindungan Alam Sekitar Sabah komited terhadap peningkatan berterusan garis panduan EIA bagi menjaga alam sekitar. EIA merupakan garis panduan penting untuk pembangunan mampan di Sabah bagi memastikan keserasian antara pembangunan ekonomi dan perlindungan alam sekitar. WWF Malaysia berkata, EIA perlu dilaksanakan sepenuhnya bagi memastikan ia benar-benar berfungsi dan ini bermakna pengurusan holistik dan EIA yang mantap harus dilaksanakan dalam mana-mana projek pembangunan. Bulan lepas, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liu melancarkan buku EIA edisi ketiga yang dikemas kini dan diterbitkan pada tahun lalu. Buku yang dikemas kini bertujuan meningkatkan keberkesanan proses penilaian alam sekitar melalui peningkatan ketulusan dan kejelasan prosedur dan panduan proses penilaian. Sedikit berita sukan. Sabah FC akan menurunkan 2 pemain import baharu Miguel Angel Garrido Cifuentes dan Ramon Mercado de Macedo dalam perlawanan menentang Kuching City FC di Stadium Likas petang ini. Pengendali Sabah FC Datuk Ong Kim Sui berkata bagaimanapun kedua-dua pemain yang berasal dari Spanyol dan Brazil itu masih tertakluk kepada kelulusan sijil perpindahan antarabangsa ITC. Datuk Kim Sui dalam satu kenyataan yakin kehadiran kedua-dua pemain berkenaan sudah tentu dapat membantu Sabah FC mencapai kemenangan ketika beraksi di laman sendiri. Dalam masa sama katanya, Sipu dan Ramon perlu diberikan masa untuk mendapat persefahaman secukupnya dan memahami corak taktikal pasukan Badak. Ketika ini, apa yang penting adalah untuk mencapai objektif mendapat keputusan positif pada perlawanan hari ini sebelum beralih ke perancangan perlawanan seterusnya. Datuk Kim Si yakin pasukannya berada pada landasan betul untuk mengharungi baki persaingan Liga sekaligus mencapai keputusan positif pada setiap perlawanan. Baik, sekian Berita Pagi Sabah. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum. Terima kasih pada semua. Setia bersama RTM Sabah. Kamulah motivasi, kamulah inspirasi. Kami terus memberi yang terbaik. RTM Sabah no ikut vinasi. RTM Sabah paling sesuai.